berjalan, ada yang sedang berlayar, ada yang juga di angkasa. Ada yang baru belajar, ada tengah temu duga, ada yang bosan dengan kerja. Tak kisah kita di mana, kita mula dengan nama kebesarannya. Oh, Bismillah. Walau sekecil mana kita langkah, Bismillah. Walau dunia sering bermasalah, Bismillah. Usaha dan doa usahlah lupa, sebutkanlah Bismillah, sebutkanlah Bismillah. Sebutkanlah Bismillah. Bila kita menyebut namanya, nawaitu jahat pun jadikan kita serba salah. Bila kita menyebut namanya, semoga yang dilaksana semuanya terjaga. Tak kisah kita di mana, kita mula dengan nama kebesarannya. Oh, oh, oh. Bismillah. Walau sekecil mana kita langkah, Bismillah. Walau dunia sering bermasalah, Bismillah. Usaha dan doa usahlah lupa, sebutkanlah Bismillah, sebutkanlah Bismillah. Tidakkah kita percaya dengan hikmah yang ada padanya? Sempurnakanlah segala helaan nafas yang ku hembuskan. Setiap amalku hanyalah untukmu. Bismillah. Walau sekecil mana kita langkah, Bismillah. Walau dunia sering bermasalah, Bismillah. Usaha dan doa usahlah lupa, sebutkanlah Bismillah, sebutkanlah Bismillah. Walau sekecil mana kita langkah, Bismillah. Walau dunia sering bermasalah, Bismillah. Usaha dan doa usahlah lupa, sebutkanlah Bismillah, sebutkanlah Bismillah. Sebutkanlah Bismillah. Ada yang sedang berjalan, ada yang sedang berlayar, ada yang juga di angkasa. Ada yang baru belajar, ada tengah temu duga, ada yang bosan dengan kerja. Tak kisah kita di mana, kita mula dengan nama kebesarannya. Oh, Bismillah. Walau sekecil mana kita langkah, Bismillah. Walau dunia sering bermasalah, Bismillah. Usaha dan doa usahlah lupa, sebutkanlah Bismillah, sebutkanlah Bismillah. Sebutkanlah Bismillah. Bila kita menyebut namanya, nawaitu jahat pun jadikan kita serba salah. Bila kita menyebut namanya, semoga yang dilaksana
Walau sekecil mana kita langkah, walau dunia sering bermasalah, usaha dan doa usahlah lupa. Sebutkanlah Bismillah, sebutkanlah Bismillah. Udah ada. Bila kita menyebut namanya, nawaitu jahat pun jadikan kita serba salah. Bila kita menyebut namanya, semoga yang dilaksana semuanya terjaga. Tak kisah kita di mana, kita mula dengan nama kebesarannya. Oh, oh, oh. Walau sekecil mana kita langkah, walau dunia sering bermasalah, usaha dan doa usahlah lupa. Sebutkanlah Bismillah, sebutkanlah Bismillah. Tidakkah kita percaya dengan hikmah yang ada padanya? Sempurnakanlah segala helaan nafas yang ku hembuskan. Setiap amalku hanyalah untukmu. Walau sekecil mana kita langkah, walau dunia sering bermasalah, usaha dan doa usahlah lupa. Sebutkanlah Bismillah, sebutkanlah Bismillah. Walau sekecil mana kita langkah, Bismillah. Walau dunia sering bermasalah, Bismillah. Usaha dan doa usahlah lupa. Sebutkanlah Bismillah, sebutkanlah Bismillah. Sebutkanlah Bismillah. Ada yang sedang berjalan, ada yang sedang berlayar, ada yang juga di angkasa. Ada yang baru belajar, ada tengah temu duga, ada yang bosan dengan kerja. Tak kisah kita di mana, kita mula dengan nama kebesarannya. Oh, Bismillah. Walau sekecil mana kita langkah, walau dunia sering bermasalah, usaha dan doa usahlah lupa. Sebutkanlah Bismillah, sebutkanlah Bismillah.
langkah. Walau dunia sering bermasalah, usaha dan doamu selalu lupa. Sebutkanlah bismillah, sebutkanlah bismillah. Walau sekecil mana kita langkah, bismillah. Walau dunia sering bermasalah, bismillah. Usaha dan doamu selalu lupa. Sebutkanlah bismillah, sebutkanlah bismillah. Sebutkanlah bismillah. Ada yang sedang berjalan, ada yang sedang berlayar, ada yang juga di angkasa. Ada yang baru belajar, ada tengah temu duga, ada yang bosan dengan kerja. Tak kisah kita di mana, kita mula dengan nama kebesarannya. Oh, bismillah. Walau sekecil mana kita langkah, bismillah. Walau dunia sering bermasalah, bismillah. Usaha dan doa selalu lupa. Sebutkanlah bismillah, sebutkanlah bismillah. Sebutkanlah bismillah. Bila kita menyebut namanya, nawaitu jahat pun jadikan kita serba salah. Bila kita menyebut namanya, semoga yang dilaksana semuanya terjaga. Tak kisah kita di mana, kita mula dengan nama kebesarannya. Oh, bismillah. Walau sekecil mana kita langkah, bismillah. Walau dunia sering bermasalah, bismillah. Usaha dan doa selalu lupa. Sebutkanlah bismillah, sebutkanlah bismillah. Tidakkah kita percaya dengan hikmah yang ada padanya? Sempurnakanlah segala helaan nafas yang ku hembuskan. Setiap amalku hanyalah untukmu. Bismillah. Walau sekecil mana kita langkah, bismillah. Walau dunia sering bermasalah, bismillah. Usaha dan doamu selalu lupa. Sebutkanlah bismillah, sebutkanlah bismillah. Walau sekecil mana kita langkah, bismillah. Walau dunia sering bermasalah, bismillah. Usaha dan doamu selalu lupa. Sebutkanlah bismillah, sebutkanlah bismillah. Sebutkanlah bismillah. Ada yang sedang berjalan, ada yang sedang berlayar, ada yang juga di angkasa. Ada yang baru belajar, ada tengah temu duga, ada yang bosan dengan kerja. Tak kisah kita di mana, kita mula dengan nama kebesarannya. Oh, bismillah. Walau sekecil mana
muda yang dilaksana semuanya terjaga. Tak kisah kita di mana, kita mula dengan nama kebesarannya. Oh, oh, oh. Walau sekecil mana kita langkah, walau dunia sering bermasalah, doa. Ni stopkan video. Okey, kita dah boleh start. Okay, Assalamualaikum semua. Boleh dengar? Boleh. Okay. Okay, Assalamualaikum semua. Hari ini kita meneruskan kelas mingguan kita macam biasa dengan tajuk pada hari ini ialah mengurus agihan manfaat mengikut hasrat. Sebelum kita memulakan majlis kita pada hari ini, sama-sama kita membaca umum kitab Al-Fatihah. Amin rabbal alamin. Semoga majlis kita berjalan lancar pada hari ini. Jadi sebelum kita menjemput speaker kita pada hari ini iaitu Encik Muhammad Usairi bin Muhammad Zain, kita bacakan sikit latar belakang beliau. Beliau merupakan seorang perunding perwarisan di sebuah syarikat yang khusus dalam menyediakan khidmat rundingan perancangan harta dan pusaka yang berlandaskan syariah di Malaysia. Beliau dilahirkan pada tahun 1982 di Kemaman Terengganu dan dibesarkan di Serdang dan mulakan sekolah rendah di Kebangsaan Sri Serdang dan kemudian ke Mahat At-Tarbiyah Al-Islamiyah di Berseri Perlis. Seterusnya beliau melanjutkan pengajian di Universiti Tenaga Nasional dalam jurusan pentadbiran perniagaan dan telah menerima ijazah kepujian pengkhususan keuangan. Okay, beliau memulakan pekerjaan sebagai eksekutif di sebuah kilang pengeksport minyak masak sebelum menjadi pengurus di sebuah syarikat logistik lori kontena. Tapi walaupun beliau pada mulanya bekerja di luar bidang pekerjaan, beliau sentiasa peka dan minat untuk meneruskan kerjaya dalam bidang perancangan keuangan, khususnya perancangan keuangan individu. Jadi dari situlah beliau dipertemukan dalam industri keuangan, warisan harta yang menjadi passion beliau sekarang. Okey, dengan itu tanpa kita menangguhkan masa lagi, kita persilakan Encik Muhammad Usairi bin Muhammad Zain untuk meneruskan gangguan bunyi ya. Daripada ni kot, kalau tak salah saya nampak daripada Faizal Fitri dan juga Jaja. Jaja dah okey, dah mute. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, pertama-tama sekali salam perkenalan daripada saya kepada tuan-tuan dan puan-puan di atas jemputan untuk berkongsi ilmu pada hari ini. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Puan Ariza Ismail di atas kesudian memanggil saya untuk Okey, so insyaAllah hari ini tajuk perkongsian kita adalah istiqman. Istiqman mengurus agihan manfaat mengikut hasrat. Kalau yang host tu boleh tak highlightkan saya punya video? Highlightkan. Spotlight, spotlight. Okey. So nampak saya berkongsi screen bersama-sama dengan slide. Jadi tuan-tuan boleh juga tengok wajah sambil saya memberi penerangan. Boleh? Alright, so hari ini kita akan cerita tentang istiqman, iaitulah satu kaedah bagaimana kita ingin mengurus agihan manfaat mengikut hasrat. Sebab seperti mana kita tahu, hari ini dalam industri takaful,
And memang kita ingin supaya orang-orang ramai di luar sana, klien-klien, prospek mendapat perlindungan secukupnya. Tetapi bagaimana kita ingin mengira kadaran cukup atau tak cukup ni? Jadi ada beberapa kaedah. So hari ini kita akan sentuh melalui kaedah yang kita sebut sebagai long term care. So sebelum tu izinkan saya perkenalkan seperti mana yang diberitahu oleh MC tadi. Nama saya Muhammad Usairi Muhammad Zain and ada degree dalam bidang finance daripada Uniten. Hari ini merupakan dai profesional waris dengan agensi Kausa Wealth Management yang hari ini merupakan agensi corporate nombor 1 kepada Syarikat Amanah Patuh Syariah Wasiat Syok Berhad yang merupakan pakar urus harta pusaka Islam di Malaysia, ditubuhkan sejak 2004. So lebih kurang dah umur 16 tahun lah, umur remaja tingkatan 4. And moto kami adalah prihatin selesai tambah nilai. Tambah nilai inilah yang menjadi share values ataupun common values yang mana saya percaya mana-mana daripada kita dalam apa jua industri yang kita berada, kita sentiasa customer ataupun client oriented, kita nak memberikan yang terbaik kepada klien. Betul? So dalam itulah kita hari ini cari ilmu supaya kita boleh bagi added value information kepada klien, mudah-mudahan memberi manfaat kepada dia orang. Jadi hari ini kita nak cerita tentang takaful for long term care. For long term care. Dan dia melibatkan dua elemen utama. Elemen utama yang pertama adalah takaful itu sendiri dan long term care. So dia masuk ke dalam topik yang kita ingin kongsikan hari ini berkaitan tentang istiqman. Seperti mana kita tahu, takaful adalah satu financial tools untuk manage financial risk kan, mengurus risiko keuangan. Dan selalu yang kita faham risiko ini kita sebut tentang risiko yang pasti itu adalah kematian. High sum covered jika berlaku kematian. Jadi kita memang biasa sebut dari sudut risiko kematian. Tetapi hari ini kita nak tengok lagi dari dua lagi sudut ataupun melalui lagi dua perspektif, iaitulah disease, penyakit kritikal dan juga TPD, disability. Bahasa Melayunya ilat lah. So kita nak tengok bagaimana yang kita sebut long term care juga perlu diurus. Sebab kalau kita faham pampasan takaful ini dia datang dalam tiga keadaan. Dia datang dalam tiga keadaan, iaitulah jika kita sakit, yang kedua jika kita mengalami kecacatan kekal. So pampasannya akan pergi kepada keluarga ataupun akaun pembayar. Policy holder, diri sendirilah consider. Jika mati dan satu lagi keadaan jika berlaku kematian. Kalau berlaku kematian agak simple, pampasan itu akan pergi kepada keluarga melalui penama yang kita letakkanlah dalam polisi takaful sama ada wasi ataupun hibah. Jadi dia akan terus pergi kepada keluarga. Tetapi dalam lagi dua keadaan, sakit dan ilat ni, dia akan pergi kepada keluarga melalui akaun. Melalui akaun policy holder, pemilik polisi. Ini yang kita jarang-jarang terbayang. Contoh-contoh macam apabila kita sendiri bedridden, kita sendiri sudah tidak mampu mengurus. So bagaimana tanggungjawab pengurusan tadi? Diserahkan kepada waris-waris. Ini yang kita timbul satu persoalan. Kadang-kadang tak tahu kalau tuan-tuan ada pernah berjumpa ataupun tidak. Bila dipropose satu jumlah sum assured yang tinggi kepada klien, dia dah ambil 1 juta, kita nak buat tambahan lagi 1 juta ataupun 2 juta ke 500,000 ke nak besarkan lagi, klien nampak less motivated. Dia nampak macam dia dah sangsi kat situ, bagi banyak-banyak ni betul ke jadi manfaat? Kan? Dia dah jadi macam betul ke benda ni akan sampai? Betul ke benda ni kita niat baik tapi how does it, bila benda tu sampai kepada waris, adakah dia benar-benar membawa kebaikan? Sebagai contohlah tuan-tuan semua berada dalam industri takaful, kita bayangkan secara mudah macam ni lah. Kalau contoh kematian, dalam contoh kematian. Kita meletakkan hibah itu kepada anak kita yang baru mencecah umur 18, katalah dia dalam umur 19 ke 20 tahun. Kita ambil pampasan 1 juta ringgit. Kita letakkan dia, especially puan-puan ni kebanyakannya tak percaya nak letak nama suami kan, letak nama anak. So bayangkan jika berlaku sesuatu kepada kita semalam dan nilai 1 juta ini masuk ke dalam akaun anak kita sebagai penerima hibah, 1
RM1 juta. Anak yang baru berumur 19 tahun. Tuan-tuan rasa nilai pampasan itu agak-agak lebih banyak memberi mudarat ataupun manfaat kepada anak tadi? Boleh tulis kat ruangan komen. Jadi kita santai-santai je tuan-tuan dan puan-puan. Rasa-rasalah kalau kita buat contoh sedemikian, rasa-rasa dibawa manfaat ke ataupun Mustang sebiji dah keluar. Tu dia. Lagi. Bagaimana dengan iPhone? iPhone keluar ke tak keluar kalau dah ada 1 juta dalam akaun? Time tu lah dia upgrade. Dia upgrade, betul? Seorang je. Ni je yang cakap Mustang ni. Yang lain iPhone 13X, Soraya kata. Tu dia. Kejap je habis. Bagaimana pula kalau anak kita tadi, orang yang baik, bagaimana pula dari sudut pengaruh, kan? Bila kawan-kawan tahu, ada tak dia ini menjadi kemungkinan, kan? Risiko dihimpit oleh mereka-mereka yang cuba mengambil kesempatan. Kan? Kita dah tengok kes-kes yang sebelum ni, ada yang ambil pampasan takaful tinggi, kan? Jadi perebutan berlaku untuk mengambil hak penjagaan anak. Dan di sana kita menjadi sanksi lah sebenarnya. Adakah niat menjaga itu ikhlas ataupun sebenarnya kerana tahu di belakang anak-anak tadi ada some issue yang besar. Kan? Jadi benda-benda ni yang timbul. Kan? Benda ni memang menjadi satu masalah yang legit. Kan? Kalau tiba-tiba klien tanya ataupun kita lah sebagai perunding perlu fikir dan carikan jalan. Sebab akhirnya tuan-tuan dan perempuan yang akan pergi hantar cek kepada waris klien tadi dan kita nak benda tu menjadi manfaat seperti mana yang arwah telah tetapkan lah, tapi tengok-tengok tak jadi. So inilah 3 keadaan bagaimana pampasan takaful itu akan sampai kepada waris-waris. Okay. So apa maksud long term care? Kalau dari sudut makna dia sebut sini adalah long term care involve a variety of services designed to meet a person's health or personal care needs during a short or long period of time. These services help people live as independently and safely as possible when they can no longer perform everyday activities on their own. Maksudnya samalah lebih kurang dengan takrifan TPD. Kan? Takrifan TPD saya percaya dalam polisi ada tulis, kan, antaranya juga adalah jika seseorang tadi sudah tidak mampu melakukan aktiviti harian seperti mana biasa. Itu pun termasuk. Jadi long term care juga termasuk dalam dia punya takrifan adalah bila dia tak boleh perform everyday activities on their own. Maksudnya diperlukan kepada bantuan. Nak bangun, duduk, nak makan, kena ada orang yang angkat, bantu ataupun pusingkan, naikkan kedudukan katil. Nak bergerak, perlukan seseorang untuk menolak kerusi roda. Jadi ini adalah maksud long term care. Kita tengok kepada contoh sebenar. Okey, kat sini kita tengok ini pra COVID-19. Sebab ini adalah data daripada 2018. Perkongsian slide yang tuan-tuan saksikan ini adalah slide yang kita kongsikan ketika Convention Takaful Nasional yang kali kedua di Bank Negara. So kalau kat sini kita tengok sebab kematian adalah punca utama, dari segi peratusan yang paling banyak adalah heart disease. Saya baru sampai je tadi daripada ada event pagi tadi. Parking kereta ngam-ngam pukul 2 tadi. Ada nampak ambulans. Rupanya jiran hadapan rumah saya ni, muda lagi dalam 50-an, baru meninggal dunia disebabkan jantung. Jadi sempatlah saya ziarah kejap, saya cakap saya ada urusan. So saya naik untuk bersama-sama dengan tuan-tuan dan perempuan dahulu, lepas ni nak kena pergi attend balik kepada beliau. So puncanya sama tuan-tuan, jantung. Jantung, yang kedua adalah paru-paru, kemudian brain damages, kemudian accident, kemudian sekali lagi saluran pernafasan dan juga paru-paru. So ini punca-punca utama. And so kita lihat keperluannya adalah dari sudut hari ini kalau kita perhatikan risiko itu semakin meninggi. Semakin tinggi disebabkan diet dan juga lifestyle. And contoh, ini siapa tak kenal ni? And ini bubble tea yang sangat-sangat famous sekarang. Sekarang macam-macam brand, macam-macam jenis muncul dalam pasaran. Shopping mall tu penuh dengan pilihan. Kan? Jadi dia ni bawa kepada obesity dan sebagainya. Kan?
Kemudian makanan-makanan juga, kalau ASMR, siapa yang suka tengok review makan tu kan, duduk dekat depan kamera, bila kunyah tu keruk-kerak kan. Kan bila gigit tu dia punya rangup tu bukan main lagi. So macam-macam lah, spicy noodle challenge lah, yang sekarang pelik-pelik punya makanan pun ada kan. So this is something yang secara tidak langsung mempromosikan gaya hidup yang boleh kata dalam kategori tak sihat lah kan. Sebab nak kata makan memang perlu kan, tapi cara makan tu pelbagai. Ini belum tengok lagi samyang yang campur dengan cheese kan. Lagilah menarik kan. Dan akhirnya dia lead kepada obesity. Gaya-gaya hidup yang ini. Lepas tu sekarang ni tuan-tuan, kalau kita tengok dalam masyarakat dalam tempoh COVID-19 ni, antara interview yang saya pernah buat dengan mereka yang work from home, kita sendiri mengalami work from home, boundaries kerja itu juga dah tak nampak. Kalau dulu pergi kerja pukul 8 balik pukul 5 kan, habislah. Tapi sekarang meeting tu malam pun boleh meeting, siang boleh meeting, petang pun boleh meeting. Jadi bila ada keperluan yang mendesak je, bila-bila masa. Jadi boundaries kerja tu dah tak nampak sebab you are sitting around lokasi kebiasaan, duduk kat rumah kan. Hanya berpindah bilik je kan. Mungkin ada bilik yang office class dan sebagainya. So dah tak nampak. Jadi bila tak nampak, kita pun waktu kerja tu menjangkaui office hour. So dia memberikan kesan lah. And turun kejap, break, makan. Makan. Satu, kejap lagi ada lagi. Session naik lagi. Kan sambung dan dia lead kepada obesity. Tak ada senaman dan sebagainya. And lepas tu tak campur lagi dengan habits yang berisiko seperti merokok, and vape, e-cigarette dan sebagainya. Kemudian campur lagi satu, lifestyle. And certain people enjoy certain lifestyle, motor besar, kereta besar, rumah besar. Orang rumah jangan bagi besar, maintain saja. So because of faktor-faktor tadi tuan-tuan, kita kena sentiasa expect the unexpected, supaya kita not to be surprised by an unusual event. Anything could happen and probably will. So kalau kita tengok contoh Ayrton Senna ni adalah pelumba kereta Formula 1. Dia menang championship 1988, 1990, 1991 and regarded as one of the greatest Formula 1 drivers of all time. But at the end of the day, dia juga meninggal disebabkan kemalangan dalam racing jugalah. So this is high risk sport, sukan berisiko tinggi. Walaupun dia dirigat sebagai pemandu yang terbaik, akhirnya dia meninggal juga dalam kemalangan. Lagi satu contoh, Michael Schumacher. Ini bukan dalam aksiden kemalangan kereta, tapi ketika sukan yang lain. Hari ini masih hidup dalam keadaan koma. And banyak dia punya, ni adalah list of the injury. Dia di peringkat brain dia. Dia ada brain damage and berada dalam keadaan koma. Bila dia, berapa tahun dah lama dah ni. Masih lagi kes dia ni di-isolatekan oleh keluarga, dijauhkan daripada pihak media. So far kita tak tahu perkembangan terkini, sebenarnya hidup lagi ke apa ke, tapi yang kita tahu masih hidup lah dalam keadaan koma. So dua keperluan penjagaan masa panjang tuan-tuan, medical dan non-medical. It's not only medical, non-medical juga perlu diambil kira. Apa yang kita maksudkan? Bila kita tengok dari sudut dana yang wajib untuk long term care, siapa ada pengalaman jaga mungkin orang tua yang dah bedridden? Mungkin ayah, mak, datuk, nenek. Saya ada pengalaman. Ada tak yang lain yang ada pengalaman pernah menjaga? Ada ke yang ada pengalaman? Oh, Nick ada. Ayah kanser, Masya Allah. Ini semua tuan-tuan dan perempuan semua pernah ataupun sedang menjaga ladang-ladang pahala dan ladang-ladang syurga. Jadi jagalah sebaik-baiknya. Kalau orang-orang yang pernah ni tuan-tuan mesti boleh relate dengan keperluan-keperluan. Masa kecil dulu jaga ayah kemalangan tempat kerja kan. Okay, kalau dalam keadaan orang tu dah tak boleh buat apa-apa, dia ada kos ubat, dia ada kos peralatan perubatan, contoh katil, tilam, ripple mattress, kerusi roda dan lain-lain. Kemudian
kos doktor mungkin yang perlu panggil untuk datang ke rumah untuk visit, dah ada kos per visit pula, kos fisioterapi, kemudian kos jururawat. Ini kita ambil data ni daripada ni private sector. Kos terapi, speech therapy, occupational therapy, kemudian kos susu. Ini dah makan, ini dah bukan, dah non medical kan, susu. Memang purely makan liquid saja, tak boleh makan. Dan bila dah makan, kos diapers pula kan. Bukan senang ni tuan-tuan jaga ni. Nak tukar diapers pun ada teknik kan. Saya sempatlah jaga arwah Tok Ki saya. Bukan senang. Walaupun tengok badan dia kurus dan sebagainya, kalau baby tu kita boleh angkat-angkat macam tu je. Kalau orang dah berumur ni, dengan dia pula boleh memberi reaksi sakit kan. Satu tahap masa mula-mula tu bila dia mungkin urat kot, bila kita alihkan kaki dia, dia akan mengadu, aduh kan. Dia, so kita berhentilah. Tapi memang nak kena angkat juga kaki dia tu. Sampai satu tahap bila dia punya ability untuk speech dah tak ada, tak boleh dah. Dia hanya boleh kelip mata. So perbuatan yang sama kita buat, kita alihkan. So kali ni pada kami lebih senang lah sebab suara dia tak bunyi. Sebelum ni bunyi-bunyi kita pun seriau bila tak bunyi. Tapi yang kita nampak tuan-tuan, air mata saja yang mengalir. Kan? Nampak maksudnya beliau sebenarnya dalam keadaan kesakitan. Tapi disebabkan bunyi tak boleh, so air mata je lah yang mengalir. So itulah. Kemudian kos memasak, kos memasak. Kemudian kos untuk mengemas. Purata lebih kurang 3,000 sehingga 20,000 sebulan. Tengok apa yang kita pakai. Okay. Lebih kurang, so kalau kita tengok dalam konteks tahunan, dia boleh jadi 36 ke 240,000 setahun. So 300k to 3.4 million per 10 years. So ini nilai sum assured yang perlu dipertimbangkan dalam kalau kita melihat kepada risiko long term care. Maksudnya kalau kita ditimpa sakit-sakit macam ni. So boleh visit semula klien-klien sedia ada kan untuk top up dia punya sum assured berdasarkan fakta-fakta yang ada ni untuk keperluan long term care. Kita tak tahu tuan-tuan, risiko ni itulah expect the unexpected. Of course, review balik your client lifestyle, gaya hidup mereka. Kalau dia ni jenis suka main motor ke apa, then you have to meet and okay. Dan sebenarnya faktanya adalah kos untuk long term care lebih tinggi daripada kematian. Kematian sekali saja, gali kubur, tanam, dah tak ada dah apa-apa yang lain. Kos urus jenazah. Tapi dalam long term care tak boleh nak jangka. Selain dari itu tuan-tuan, long term care juga selain daripada yang berkaitan tentang penjagaan pesakit, benda-benda yang lain yang dulu dia buat, contoh pelepasan hutang, dia bekerja, dia boleh bayar hutang rumah dan sebagainya, itu juga perlu. Yang ni income replacement lah, dana penggantian pendapatan, kemudian dana pendidikan anak-anak tu, dia bayar yuran anak, dana kelangsungan perniagaan contohnya. Benda-benda ni semua kita perlu ambil kira. Okay. So masalah yang pertama kita lihat daripada sudut dana tidak mencukupi. Apa yang kita kena buat? Jadi pertama adalah untuk kita melihat dari sudut sum assured. Kena dengan jumlah yang mencukupi. Kena jumlah mencukupi. Maknanya you have to, saya rasa you all lebih faham kan macam mana nak kira kalau income replacement dan sebagainya. So you need to really master benda tu dan come back kepada mereka untuk upgrade. Kemudian masalah kedua, dana tak boleh diambil, dana dibayar ke akaun peserta. Kalau tengok kepada dua risiko tadi, dalam keadaan disease dan juga TPD, duit masuk akaun peserta. Katalah peserta tu like one of my prospect yang lumpuh separuh badan, tak boleh bercakap, tak boleh mengurus diri dah. Katalah sebelum ni PIN account number semua dia seorang je yang tahu. So macam mana dia nak pass on duit masuk dalam akaun dia, nak bagi tahu yang ni lah PIN number. Ataupun dia boleh bagi tahu, dia boleh tulis,
Dari sudut kepercayaan pula waris kan. Suruh cocok sekali 5,000, dia waris pergi cocok 2 kali. Dah tak boleh check, tak boleh semak. Kan, waris ambil. Macam mana risiko-risiko tu kita nak apa? Jadi untuk solusi yang ni, of course kita akan sebut, okey, sum assured tu perlu dibayar ke akaun pemegang amanah. Jadi instead of masuk kepada akaun peserta, dia perlu masuk kepada akaun pemegang amanah. Masalah yang ketiga, tiada jaminan pengurusan dan penggunaan dana cekap dan selamat. Ini yang risiko saya sebut tadi. Kalau waris pula yang mengurus, risiko dia ada juga. Kalau katalah yang tak boleh dipercayai ke, yang mengambil kesempatan ke kan, benda tu boleh berlaku. Jadi macam mana nak pastikan benda tu berlaku? Adalah dengan melantik pemegang amanah yang dipercayai. Maksudnya dekat sini perlu kepada pihak ketiga. Dan saya percaya dari sudut konsep bila kita push kepada klien, kita kena beri satu gambaran secara menyeluruh. Kita dah tolak kepada mereka satu konsep, ambillah sum assured yang besar. Pada masa yang sama kita kena siap-siap satu solusi bila ambil besar ni apa risiko yang datang tadi. Dan kita sediakan lagi satu solusi untuk melengkapi solusi yang telah kita beri tadi. Jadi barulah dia satu solusi yang komprehensif dan lengkap. Dan itu yang kita sebut tadi, tambah nilai. Okey, so ada 7 syarat untuk urus wang pampasan takaful untuk long term care. 7 syarat pemegang amanah. Bila kita sebut untuk long term care, perlu kepada pemegang amanah, so kita namakan dia ada 7 syarat pemegang amanah yang perlu ada. Sifat-sifat ini yang kita sebut sebagai istiqman. Pertama sekali adalah integriti. Integriti. Bila kita sebut tentang pemegang amanah, ini kita kena cek dulu dari sudut integriti untuk memastikan wang pampasan takaful diurus tadbir dengan baik dan tidak dimanipulasikan oleh pemegang amanah atau diambil kesempatan oleh orang yang tidak bertanggungjawab. Maksudnya dari sudut integriti ni, kita kena lantik seseorang yang non-bias party lah, orang yang tidak berkepentingan. Yang ini integriti yang tinggi. Yang kedua, sejahtera. Maknanya seseorang yang kalau kita dah bagi tu, kita tak ada fikir-fikir, dia ni betul ke tak betul ke. Jadi kita kena melantik satu pihak yang betul-betul boleh dipercayai dan memang dia tak ada interest lah. Dan of course penjaga diberi wang ujrah sebagai balasan. Jadi bila ni, itu consideration yang kita perlu fikirkan, ialah mungkin satu bentuk upah kepada penjaga yang tidak berkepentingan tadi. Kemudian orang yang bertanggungjawab, maknanya orang yang ada kemampuan untuk melaksanakan tanggungjawab, berurusan dengan pendaftar harta, melansaikan hutang, mengurus kebajikan peserta dan memastikan keperluan ahli keluarga juga turut terpelihara. Jadi tanggungjawab. Kemudian dalam kita mengurus tadi, kita melihat juga satu faktor kan, yang kita sebut sebagai ibadah. Ada satu kisah di mana seorang sahabat Rasulullah ni sakit dan dia dianjurkan supaya bersedekah. Ubatilah sakit kamu dengan bersedekah, peliharalah harta kamu dengan berzakat dan hindarilah bala dengan berdoa. Jadi bila kita sebut long term care, kita mencari jalan untuk kita mencari ikhtiar untuk berubat, maka jangan lupa sedekah juga masukkan sebagai sebahagian daripada ikhtiar tersebut. So ini ruang lingkup yang kita boleh gabung jalin ibadah, maknanya kepada pemegang amanah tadi untuk melaksanakan sedekah-sedekah tertentu bagi pihak kita. Kemudian pemegang amanah itu haruslah sifatnya memelihara, memastikan wang sedekah itu terpelihara dari di mana nilai tidak berkurangan kerana terdedah kepada risiko pelaburan. Kalau duit banyak-banyak ni adalah nanti cadangan-cadangan untuk mengembangkan dan sebagainya. Tapi kena betul-betul make sure pilihan itu yang selamat. Kemudian abadi, maksudnya untuk long term, jangka masa panjang, menghapuskan risiko berlakunya kematian kepada pasangan atau penjaga wang pampasan tersebut. So, pemegang amanah ni kenalah seseorang yang jangka hayatnya lebih panjang daripada orang yang memberikan amanah. Jadi adakah bentuknya adalah manusia? Nanti kita tengok. Dan akhir sekali dia bersifat neutral. Pemegang amanah ni tidak bias dalam membuat keputusan kerana segala arahan atau kaedah membuat keputusan telah disusun daripada awal. Jadi dia kena bersifat neutral.
siapa pun waris datang, apa juga claim, dia adalah pihak yang neutral. Dia akan ambil dan nilai. Nampak tak nampak? Okay. Okay. So daripada sananya tuan-tuan datang yang kita sebut sebagai istiqman, integriti, sejahtera, tanggungjawab, ibadah, memelihara, abadi dan neutral. Namanya adalah istiqman ataupun istiqman ni bahasa Arab yang bermaksud kepercayaan. Tapi dari sudut konsep kewangan, istiqman ni adalah takaful trust. Takaful trust. Istiqman yang bermaksud kepercayaan, istiqman adalah produk amanah khusus untuk dana takaful melanggan termasuklah polisi Kimen Takaful melalui instrumen absolute assignment. So kaedah yang digunakan daripada syarikat takaful kepada trustee adalah menggunakan absolute assignment. Harta akan diassign kepada wasiat syok berhad semasa hidup pelanggan. Ini berdasarkan kepada Section 10 Jadual 7 Akta Islamic Financial Services Act 2013. Kemudian wasiat syok akan terima manfaat dalam keadaan pelanggan mati, TPD, critical illness ataupun polisi matang. So segala payout akan dibayar kepada wasiat. So wasiat akan melaksanakan arahan-arahan mengikut keadaan-keadaan tadi. Wasiat syok akan urus agih manfaat harta strictly mengikut arahan peserta di dalam surat ikatan amanah. So wasiat syok sebagai syarikat trustee, dia follow sahaja. Arahan kata suruh bagi dekat anak bersekolah rendah RM800 sebulan. Maka mereka akan release RM800 sebulan kepada anak-anak tadi. Kemudian beneficiary boleh terdiri daripada maknanya penerima manfaat daripada amanah tadi boleh jadi peserta sendiri, pasangan, anak-anak, tujuan infak atau sesiapa sahaja yang dikehendaki oleh peserta. Peserta mungkin ada mak ayah yang masih diberikan wang secara bulanan, so boleh masukkan sebagai beneficiary. Peserta mungkin ada orang-orang tertentu yang mana dia jaga dan dia pelihara semasa dia hidup, dia bagi sedekah bulanan dan sebagainya. Juga boleh dimasukkan dan tidak ada masalah. So sini kita tengok sikit hibah takaful versus absolute assignment. Hibah takaful ni dia sebagai bentuk pemberian. Nampak ke slide ni? Tak nampak beritahu saya boleh share yang besar sikit. Nampak, kurang jelas. Kurang jelas? Tak nampak sikit. Okey, kejap. Saya zoom. Saya zoom Zat. Okey. Macam ni nampak? Okey, nampak. Alright. So ni sikit lah macam mana dia bukan kita nak sebut mana yang lebih baik tuan-tuan. So ini adalah dari sudut perbezaan kaedah apa dia punya pro and cons. Hibah takaful dia adalah sebagai satu bentuk pemberian. Absolute assignment salah satu bentuk pengekalan. Maksudnya kalau kita nak preserve harta tadi. Kemudian hibah takaful pampasan diberikan kepada penerima hibah. Absolute assignment pampasan diserahkan kepada assignee. Iaitulah syarikat trustee melalui borang absolute assignment. Kemudian berdasarkan Section 2/1 Jadual 10 IFSA boleh batal bila-bila masa oleh peserta. Kalau ikut kepada absolute assignment berdasarkan Section 7/1 Jadual 10 IFSA tak boleh batal kecuali dengan kebenaran assignee. Maksudnya absolute assignment ni kira nak batal kena minta kebenaran assignee. So tak ada masalah lah trustee sebagai syarikat trustee tidak berkepentingan, kita ikut jarahan kalau kata nak suruh batal je kan, tapi dia ada satu proses tambahan lah iaitu mendapatkan kebenaran daripada trustee company. Kemudian pampasan takaful akan dibayar secara one off. Ini untuk hibah takaful, siapa juga penama, cek tu tak adalah keluar sikit-sikit sebab memang dah termaktub dari sudut syarikat takaful, mereka tidak ada role untuk mengagih-agihkan payout itu secara berkala. So memang dia set, kita dah assign sama ada Great Eastern ke mana-mana syarikat ke, dia akan bayar terus. So kalau penerima hibah tu adalah untuk polisi kita bernilai 1 juta, 1 juta lah dia release. Dia tak adalah kata ni kan rosak kita bagi sikit-sikit lah. So syarikat takaful tidak ada role yang begitu.
Absolute assignment, pampasan akan diuruskan strictly berdasarkan arahan dalam surat ikatan amanah, bayaran berkala atau sekaligus mengikut kehendak pelanggan. So kalau nak faham mudah, kita sebut sebagai it's like having a personal banker for your beloved family. Kalau kita faham orang yang ada ada orang yang dia ada operator kan, ada orang yang macam personal assistant yang tolong uruskan semua benda ni. Biasanya orang ni lah buat kerja, issue check apa semua, it's like that. Macam itulah contoh dia. Boleh cakap dengan klien, tuan nak tak rasa ada personal assistant yang uruskan bahagian kewangan lepas tuan tak ada ataupun dalam keadaan tuan sakit. So ini adalah contoh kan. So statement kalau kita tengok flow dia, ni pun nanti saya akan zoom kejap. Settlor. Okey, kat sini tengok. Great Eastern, contoh dalam kes ni tuan-tuan bersama Great Eastern, settlor adalah individu, maksudnya pemilik. Harta alih khusus itulah takaful dan di sana ada tujuan. Tujuan ni boleh pecah-pecahkan lah, tengok dalam kotak apa ni? Tak nampak sebenarnya arrow. Okey, kat sini. So kat sini ada nak bayar hutang ke anak-anak ke pasangan, apa amal, apa-apa juga yang dikendaki oleh settlor, iaitu pemilik polisi. Contoh situasi kita tengok, Encik Ahmad melantik wasiah sebagai assignee harta takafulia bernilai 1 juta. Arahan dalam trust deed SIA, 50% disedekahkan, 30% diagihkan kepada anak-anak, 20% diagihkan kepada isteri. Dan apabila berlaku TPD, pelanggan boleh masukkan arahan tertentu. Ini sekejap lagi saya akan tunjuk kepada tuan-tuan contoh dokumen istiqman. Okey. Ini kita tengoklah istiqman. So pemegang amanah trustee. So di sana ada surat ikatan amanah trustee. Itu adalah arahan-arahan. Pelepasan hutang, pergantian pendapatan, agihan manfaat sekaligus atau berkala, belanja keperluan medikal, belanja keperluan bukan medikal, upah penjaga, upah isteri, upah anak, upah jururawat, amal jariah, pegangan amanah untuk anak, dana sarana ibu bapa, perjanjian jual beli saham, tabung amanah keluarga mutahabah, dana sarana isteri, kimen dan sebagainya. Contoh arahan dalam istiqman, jika TPD tanggung bil perubatan bayar medical card untuk anak-anak, selepas terima manfaat agih 5% kepada isteri. Ini contoh. Ini contoh. Setiap hari raya isteri anak di bawah umur dapat duit raya 1,000 seorang. Arahan ni tuan-tuan, as creative as you can think. So kalau tuan-tuan kreatif, nak masukkan apa pun boleh. Cuma kita akan melihat pelanggaran, ada tak arahan tadi melanggar dengan syarak. Katalah bagi isteri saya mendapat 1,000 sebulan, kalau dia dah kahwin tak dapat dah. So benda-benda macam tu kita akan tengok balik. Tapi kalau sekadar arahan pengagihan tidak ada masalah. So di sini tuan-tuan, di Wasiah Shop, kalau boleh saya kongsi dengan tuan-tuan, package untuk istiqman ni ada 2 bentuk. Istiqman ni bila kita buat takaful trust ni, actually klien dia boleh combine keseluruhan polisi yang dia ada. Apa juga polisi dengan company apa pun dia boleh masukkan. So tuan-tuan boleh menjadi perunding yang bawa perbezaan tu kepada klien. Katalah dia ni dulu ada AIA dan sebagainya. Actually you all boleh combine. So dengan GE dah ada 1 million, tambah lagi dengan yang lain-lain tu jadi berapa total. So kalau dia hanya ada satu bentuk arahan, satu set of arahan, maknanya campur polisi A, polisi B, campur jadi 1 juta. Okey, saya punya arahan macam ni, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1 je untuk kedua-dua polisi. So nilai charge yang perlu dibayar adalah RM1,500. 1,500. Contoh yang kedua, kalaulah dia ada multiple policy, tak kisahlah sama dengan GE ataupun company lain, katalah dengan GE dengan tuan sendiri dia ada 2-3 polisi yang nilai 1 juta, 1 juta, 1 juta. Kebetulan pula klien ni ada banyak dapur. Dia ada rumah A, rumah B, rumah C kan. Dia bukan rumah je, dengan orang rumah pun ada. Jadi susahlah. Dia kata kalau combine nanti masalah nanti. So dia nak buat yang satu ni, polisi yang pertama untuk keluarga A sahaja.
Macam ni arahan dia 30. Untuk B pula, dia polisi B, polisi yang kedua untuk keluarga B sahaja. Ada lagi satu set. So kalau dia satu polisi satu set, kalau berbeza-beza, kiraan dia adalah 2,500. So maksudnya untuk klien yang berkehendak macam tu, the fee for istiman adalah 2,500. So itu sahaja sebenarnya tuan-tuan. Saya nak share dengan tuan-tuan contoh dokumen supaya lebih nampak macam mana rupa sebenarnya yang sampai kat klien nanti. Sekejap ni. Alright. Okey, yang ni ini contoh tuan-tuan. Ini adalah for your eyes only. For your eyes only. Saya share ni untuk bagi tuan-tuan lebih jelas dan nampak macam mana rupa dia. Boleh enable saya untuk share tak? Okey, terima kasih. Okey, ini contoh draft dokumen. Ini sampel lah, sampel. Surat ikatan amanah dibuat di antara pemilik, kuasa syok sebagai trustee. Okey, pertama sekali nampak yang kuning ni combine polisi. Peserta ialah pemilik sah, polisi takaful seperti di bawah, syarikat takaful, nombor polisi, syarikat takaful, nombor polisi. Boleh tak semua? Peserta takaful mengesahkan bahawa harta tersebut ada hasil sumber ni, declaration standard. Yang ini mengaku telah mengisi, bersetuju dalam relatif nanti. Okey, kemudian nombor 6 ni adalah boleh masukkan ramai waris ataupun beneficiary. Boleh masuklah. Beneficiary pertama, beneficiary kedua, ketiga, siapa yang tuan nak mendapat manfaat daripada polisi. Siapa yang kita nak letakkan sebagai manfaat. Lepas tu pemegang amanah dengan ini mengaku janji akan menjalankan tanggungjawab seperti berikut untuk menuntut manfaat harta amanah. Maknanya untuk menuntut polisi ni, bila berlaku kematian, dalam tempoh 14 hari, trustee dah pergi tuntut dah daripada syarikat takaful. So ini dalam contoh kematian. Dalam contoh kematian. Okey. Untuk mendepositkan semua manfaat amanah tersebut ke dalam satu akaun perbankan Islam yang akan dibuka di institusi kewangan tempatan berlesen difikirkan sesuai oleh pemegang amanah. So dia beritahu arahan, buka akaun, duit ni masukkan dalam bank Islam. Dia cakap detail, bukan any bank Islam. Memegang hold on trust. Okey. Segala serahan tunai yang diterima pengamanah diserahkan semua kepada peserta takaful setelah ditolak segala agihan, segala kos yang berkaitan. Atau harta amanah diagihkan diurus dalam klausa 722 723. So 722 dia cerita dalam keadaan TPD. Sekiranya harta amanah diterima pemegang amanah dan pemilik peserta takaful TPD, so arahan pertama dia adalah pemegang amanah akan bayar RM5,000 secara bulanan kepada individu yang mengurus dan menjaga kebajikan peserta takaful. Jadi arahan pertama dia kata RM5,000 bagi dekat orang yang jaga dia. Bayaran ini akan digunakan untuk tujuan membeli segala keperluan diri, penjagaan rawatan dan perubatan. Oh, RM5,000 tadi untuk kegunaan peserta. So 7.222 pemegang amanah akan membayar lagi RM5,000 secara bulanan kepada individu yang mengurus dan menjaga kebajikan peserta. Bayaran ini adalah sebagai upah. Nampak tak? Dia ada separation. Dia upah satu untuk keperluan peserta beli ubat satu. So benda-benda ni semua, kenapa RM5,000 tuan? Ini bergantung kepada kita. Kita yang set. Berdasarkan kepada amount pembahasan yang kita bakal terima, kita yang set. Kalau peserta masih ada anak-anak kecil, jadual keluar ikut jadual. Dia beritahu ikut jadual. Mana jadual dia? Tujuan pendidikan dia kata macam ni. Jadual dia macam ni. Anak-anak sekolah rendah RM600 sebulan seorang. Anak-anak sekolah menengah RM800 sebulan seorang. Anak-anak yang kalau dah masuk universiti RM1,000 seorang. Bagi tujuan sara diri dan infak, dia bagi dekat pasangan RM5,000 juga sebulan. Mak ayah kalau ada RM1,000 setiap seorang. Lepas tu untuk masjid, satuan surau dia tetapkan juga tambahan RM500 sebulan. Dah sebut lagi detail pula, hari raya Aidilfitri, Aidil Adha. Trustee company, pemegang amanah kena bayar kepada peserta jika masih hidup
RM2,000. Bagi double kan. 15 hari sebelum tarikh perayaan. Kena bagi duit raya, bagi hadiah adha pun sama. Ini adalah contoh tuan-tuan. Nak bagi gambaran. Sini contoh set arahan macam mana. Okey. Ini dalam kes sekiranya hadanah, kalau ada yang fikir kalau saya dan wife ni selalu travel sama-sama, meninggal sama-sama, macam mana pula hak penjagaan pergi kepada mereka yang mendapat hadanah yang diberikan oleh mahkamah syariah. Jadi orang yang dapat hadanah tu, itu pun ada upah RM1,000 setiap seorang. Yang jaga anak dia bagi upah. Jadi tak ada isu orang kata apa, menghabiskan boreh ke apa. Benda-benda yang kita boleh fikir, kita boleh fikir dan susut. Kan? Ini pun dia tulis lagi kan. Lepas tu pula tulis sini, bagi tujuan perbelanjaan perubatan bagi kes kemasukan hospital yang menimpa pasangan atau anak-anak kandung peserta takaful, pemegang amanah akan bayar kepada pasangan tiap-tiap seperti yang diarahkan peserta takaful atau individu yang mendapat hak penjagaan. So kos untuk pembiayaan ni sama ada dia bayar hospital ataupun arahan tu boleh sebut kan, pemegang amanah perlu subscribe langganan polisi takaful untuk menjaga. Jadi instead of bayar sedepuk, dia boleh bayar juga ambil polisi. Jadi kalau kita berada dalam industri for long term, ini juga future client. Maksudnya anything happen, kita dah berikan arahan kepada trustee untuk ambilkan polisi untuk wife dan anak-anak ataupun sambung bayar apa yang kita dah bayar berdasarkan duit yang diterima sebagai pempasan tadi. So inilah contoh-contoh tuan-tuan. Dokumen bagaimana rupa istiqman tu. Kalau nak tahu macam mana kata apa yang klien saya dapat nanti, inilah contoh lebih kurang yang dia akan sign, yang kita akan pegang kan, untuk tunaikan selepas kematian pemilik. So itu sahaja perkongsian hari ini berkaitan dengan tajuk istiqman, agihan manfaat mengikut hasrat. So saya bukalah kepada tuan-tuan kalau ingin berkongsi kan, soalan ke kan, idea-idea tambahan ke, sebab hari ni meeting agency kan. Saya pulangkan kembali lah kepada kita punya pengurusi majlis. Silakan. Encik Usairi, Ya, saya nak bertanya. Silakan. Okey. Yang macam Encik cakap tadi kita nak buat absolute assignment tu. Maksudnya sekarang ni kita kena isi form absolute assignment daripada GE ataupun daripada Wasiah Shop? Daripada GE. Okey, daripada GE kita isi form absolute assignment. Lepas tu I nak tanya, kalau yang setahu saya, kalau kita isi form absolute assignment tu means policy tu dah jadi hak milik Wasiah Shop lah. Betul tak? Betul. Okey, so sekarang ni kalau kata klien saya dia nak keluarkan duit. Sebab sekarang ni kita ada cash value. Okey, so klien nak keluarkan duit. Apa prosedur yang kena buat? Maklumkan kepada pihak takaful untuk membuat payout claim tu. So claim tu akan masuk kepada wasiah, kemudian maklumkan kepada wasiah untuk transfer balik amount yang dikeluarkan tu kepada akaun peserta. Oh, maksudnya kita kena maklumkan kepada, kita nak keluarkan duit kita, duit cash value yang ada tu. Okey, so maksudnya kita kena inform dengan Great Eastern dulu. Betul lah. Pengeluaran tu melalui Great Eastern, so inform pada Great Eastern. Tetapi payout tu sebab kita dah buat absolute assignment kepada wasiah, jadi dia akan masuk akaun wasiah. Jadi kita kena beritahu wasiah untuk transfer balik amount tu masuk kepada akaun kita lah. So wasiah akan transfer balik lah. Oh, okey. Okey, ada siapa-siapa lagi yang nak tanya? Boleh tanya dengan Cik Usairi. Jangan malulah korang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuan Usairi, Naili sini. Dia cakap nak tanya, kalau orang buat absolute assignment kepada wasiah, kira ambil statement ni sebab anak-anak ni masih kecil, tapi lepas tu alhamdulillah panjang umur and anak-anak dah exceed umur 18, dia boleh batalkan balik ke? boleh? Statement ni dah buat. Oh, tak ada masalah Boleh, tak masalah. Okey, terima kasih.
ada charge ke Encik Syairi kalau kita nak batalkan absolute assignment tu? Charges tu saya kena semak balik, Puan. Setahu saya tak ada. Saya kena semak balik untuk confirm balik. Okey. Tapi formality Betul, procedure tu betul. kena buat lah. Borang-borang yang kena isi apa semua tu kena buat balik lah pembatalan kan. Tadi macam Cik Usairi cakap tadi, kalau yang charge 1,500 tu untuk satu company je ke, atau satu company kalau dia ada banyak policy, dia termasuk dalam golongan 1,500 atau 2,500 tadi? Kalau dia satu set arahan ni tak kisah dia kalau dia ada banyak polisi pun. Contoh dia ada polisi IA, dia ada polisi Prudential, dia ada polisi GE. Dia nak combine, harga dia tetap 1,500. Tapi ada 3 borang absolute assignment lah. Absolute assignment daripada GE, absolute assignment daripada Pru, absolute assignment daripada AIA. Ada 3 borang absolute assignment yang kena dihantar kepada wasiah dan wasiah kena chop dan endorse, kemudian patah balik kepada syarikat takaful masing-masing untuk diorang update dari sudut nomination absolute assignment tadi. Yang 2,500 tadi tu maksudnya macam mana? Kalau 2,500 tu, kalau dia nak buat dia ada banyak polisi satu, dan untuk setiap polisi tu dia nak arahan yang berbeza-beza. Polisi GP ni untuk wife nombor 1 dengan anak-anak nombor 1 dia nak macam ni. Polisi nombor 2 ni sebab anak-anak daripada wife nombor 2 ni dia kahwin janda, mungkin anak dah besar ke apa, dah meniaga, so dia nak arahan tu, pecahan dia tu lain. So bila arahan tu berbeza-beza barulah dia masuk dalam kategori 2,500. Oh, okey, faham. Okey, ada lagi yang nak bertanya dengan Cik Syairi? Tuan, dalam satu set arahan yang 1,500 tu, dia memang tak ada limit ya berapa pecahan, kira pecahan instruction yang dia nak letak? Setakat ni tiada. Okey. Berapa banyak yang kita terfikir, kita tengok, kita masukkan. Kira kalau complicated pun wasiah tak kisah. Tak kisah. Alright, Maaf terima kasih. Tuan, nak tanya saya Suraya. Okay. Okey, kalau let's say sekarang kita dah letak penama hibah lah untuk semua, macam contoh polisi saya sendirilah. Saya ada beberapa polisi hibah. So kita dah assign. So jadinya kalau kita nak buat absolute assignment ni, kita kena cancel off yang tu dan totally absolute assignment Tak ada macam ada penama hibah So, dan juga. Kalau kata Puan Suraya ada multiple policy, Yes. sebenarnya pilihan untuk masuk ke dalam istiqmah ni bukan kita sebut kalau ada 10 automatik tak. Kita pilih, contoh ada benda Kita pilih yang mana? direct, yang ni bagilah dekat anak terus contoh. So daripada 5 mungkin 3 kita buat absolute assignment. So 3 je lah yang terlibat. Dan kalau 3 polisi tadi dah ada penama hibah, bila kita upgrade dengan satu borang absolute assignment, penamaan hibah tadi automatik dikonsider sebagai terbatal. I see, okey. Terus batal Okey, terima kasih. So tuan-tuan dan puan, sebenarnya istiqmah ni adalah salah satu angle tersebut sebagai marketing ataupun added value lah kepada klien kan. Macam saya cakap tadi pada awal-awal, bila kita propose sum assured yang besar, ramai yang hesitate, teragak-agak. Dia orang nak mula fikir betul ke apa semua. Jadi ini benda-benda yang boleh tambah lah. Selain pada ni, istiqmah ada satu lagi lah. Macam contoh Puan Suraya sebut tadi, bagi kepada waris. Bagi pada waris pun dia sebenarnya boleh diikat juga dengan surat ikatan amanah. So satu kita sebut istiqmah ni adalah beri kepada trustee company. Satu lagi solusi adalah dah bagi waris tapi kita nak ikat waris tu, make sure dia laksanakan arahan kita. Sebab kita tahu penamaan hibah di polisi takaful tu bersifat absolute. Kan? Contoh bagi kepada wife. Kita kata supaya wife kita bayar hutang kita. Tapi there is no guarantee dan tidak ada pertanggungjawaban kepada dia sebagai penerima hibah. Macam mana dia nak belanjakan duit tu? Kalau dia rasa hutang-hutang yang kita tinggalkan tu tak berkait dengan dia. Contoh, kalau rumah tu dia tak bayar, rumah tu turun tarikh. Jadi dia kena bayar lah. Tapi kalau contoh lain, kredit card, kan, kereta, contoh dia pun dah ada kereta, bank nak tarik, tariklah. Kan, tapi status quo hutang tu tergantung sebab kita yang buat hutang tu. Jadi kita dulu ambil, ingat benda ni nak selesai hutang. Jadi ada dua kaedah. Satu, istiqman, kita bagi kepada trustee tolong settlekan dulu semua. Baki bagi waris. Ataupun waris yang dibagi tadi,
kita boleh ikat dia juga dengan satu surat ikatan amanah, trust deed, mengatakan okey, kau dapat duit ni, ini arahan kau kena buat 1, 2, 3, 4, 5. So ikut kepada keselesaan pelanggan, which one they want to go for. Kan kalau dia kata okey lah, my case not too bad, I just wanted to make sure yang wife. Sebab yang kena ingat, kalau bagi kepada waris ni, yang option kedua tadi, surat ikatan amanah tu, the check and balance adalah waris sendiri. Contoh, dia bagi surat kata amanah kepada isteri, siapa yang akan maklum sama ada isteri ni follow atau tak. So there must be another party yang foresee benda tu. Kalau tak, nobody bring the matter kepada muka pengadilan, so maksudnya benda tu absolute jugalah, wife boleh buat sesuka hati ataupun penerima hibah boleh buat sesuka hati macam mana dia suka. Itu dua bentuk solusi lah yang saya nampak betul-betul berkait dengan polisi. Sebab you all akan jumpa macam-macam jenis prospek dan klien yang mungkin ada kehendak yang berbeza-beza. That's why saya terangkan kedua-duanya. Okey? Jelas Jelas. Sangat clear. Alright. Okey, ada lagi yang nak tanya? So kalau tak ada, kita balik kepada MC kita, Aini. Mana MC kita? MC jaga anak kot. Ada tu. Dia buka video dah tu. Ya ke? Aini tak dengar. Suara tak dengar. Tak dengar suara. Tak ada suara. Tak dengar suara. Aini punya ni ada masalah kot. Tak apalah. Okey. Terima kasih ya Encik Usairi dan actually terima kasih juga pada Kak Mazura. I tengok dia ada dekat sini. Sekejap, I pun nak kena buka video ni. Okey. Terima kasih ya Kak Mazura perkenalkan kami dengan Encik Usairi. Mungkin terima kasih sudi berkongsi dengan tim kami. Actually I pun baru tahu benda ni. Rasa macam okey, memang boleh guna sangat untuk untuk kita punya klien, sebab kita tak tahu sebenarnya absolute assignment ni nak kena buat proses yang macam ni. Macam I sendiri pun semua hibah dekat husband je. Besok kalau dia joli katak duit aku, habislah kan. Kan betul juga tu. Satu lagi yang I tak terfikir, masa bila kita total permanent disable tadi tu, sebab kita fikir total permanent disable, kita masih hidup, kita boleh urus je duit tu, tapi tak pernah terfikir if macam Cik Usairi cakap tadi, kalaulah kita terbaring, memang orang kata tak boleh nak urus diri sendiri, tak boleh nak berkomunikasi semua, macam mana pula dengan duit tu kan. Benda tu sangat baru terbuka mata, baru kita rasa okey, ada juga benda keadaan macam ni yang kita tak tahu, yang kita tak alert pun sebenarnya benda-benda macam ni. Kita ambil mudah, kita okey, besok dapat duit tu bagi je lah, hibah je lah dekat suami. Pandai-pandailah dia urus, aku dah dekat dalam, dekat bawah tu dah tak heran apa dah kan. Tapi sebenarnya bahaya juga kalau dia tak gunakan duit tu dekat jalan yang sepatutnya. Okey, terima kasih Kak Mazura dengan Encik Usairi. Okey, so kita tak ada lagi yang nak bertanya apa-apa. Ada soalan tu, ada Tuan yang Muhammad. ada soalan ke? Sorry Kak. Ada. Nak tanya, tadi yang saya bagi tunjuk contoh draft untuk klien isikan tu, is it that draft yang preparekan ataupun klien yang kena buat sendiri draft tu? Catatan dari sudut hasrat. Jelas tak?
Dengar. Tuan Muhammad tanya draft yang saya tunjuk tadi tu adakah draft tu klien yang draft, maksudnya kita yang kena draft, tak. Di belakang trustee ni adalah kita punya legal team, consist of lawyers kan, daripada both sides, sama ada syariah dan juga civil. Jadi yang kita catat daripada klien adalah hasrat. Okey, kalau kau situasi satu mati, kau nak suruh agih macam mana? Point form 1 2 3. So lawyer yang akan translate kepada proper words dalam bentuk draft tadi. So, okey, maksud yang tu pihak wasiah yang sediakanlah. Betul. Maksudnya kita bagi klien, dia orang akan sediakan apa yang dia nak, tapi all yang akan kita balik. Okey, faham. Betul. Terima kasih. Sama. Encik Usairi, Ya. yang charge tadi tu sama ada 1,500 atau 2,500 itu saja ke charge yang dikenakan ataupun ada charge lain? Okey, untuk ketika hidup ni itu sahaja charge yang dikenakan. Bila peringkat pelaksanaan selepas kematian, selepas duit tu turun kepada wasiat shop, dia akan masuk kepada trustee account. Masa tu ada charge pelaksanaan. Contoh every time issuance of checks, every time kena pergi ke rumah untuk contohlah dalam arahan tu kita minta semakan dibuat oleh pihak trustee, receipt tu di-matchingkan, nak check perbelanjaan tu tepat, memang guna untuk budak kan. Jadi kan, lepas tu mungkin kita juga ada kerisauan, contoh betul ke yang jaga ni jaga anak aku, contoh untuk anak-anak yang OKU kan, bedridden, mungkin penjaga ni take advantage. Jadi kita bagi tahu macam tu, kita kepada penjaga sebelum trustee release duit, dia mesti buktikan yang dia bawa anak kita pergi medical check up secara bulanan contoh. Jadi during medical check up ni, doktor akan buat discovery sama ada budak ni cukup nutrition dia, makan dia apa semua, adakah dia didera conditioner dia apa semua kan. Jadi benda-benda tu akan discover. Jadi lagi detail arahan pelaksanaan tu, of course dipanggil charge cost pengurusan tu lebih tinggi lah. So bila kita duduk tu, kita akan tengok juga, we try to minimize mana-mana yang boleh supaya belakang hari pun kalau boleh cost tu pun dikurangkan. Buat pengetahuan semua, duit pampasan tu juga trustee akan laburkan di satu platform yang selamat, yang very safe punya lah, bukan yang high return yang risky, tetapi very safe to ensure that duit tabungan itu juga membesar instead of mengecut. So dia ada arahan-arahan macam tu. Kalau kita ada kita punya own personal preference, kita boleh letakkan juga dalam tu. But then at the end of the day, trustee akan buat the whole investigation dulu sebelum join ataupun mengikut arahan pelaburan tadi. So there is a potential of possibilities duit tu dikembangkan. Bukan macam 1 juta masuk guna habis kan. Dia boleh kembangkan lagi. So kita kena melalui ejen wasiah sendirilah maksudnya kan. Maksudnya takaful advisor dia deal macam mana kalau klien tanya, maksudnya kita kena suruh klien pergi wasiah sendiri ataupun ada ejen yang kita boleh, maksudnya kita bekerjasama. Kalau dalam kes macam yang kita buat sekarang ni, lebih baik merujuk, sebab wasiah dia tidak ada, dia sales dia melalui agensi. So it has to go through agensi, melalui ejen lah. Jadi lebih baik berurusan dengan ejen yang dikenali, contoh yang apa ni dalam kes hari ni Puan Mazura dan tim lah. Jadi boleh refer kepada mereka. So apa-apa macam tak sure ke ataupun nak kena JFW, nak kena join sekali ke, boleh ajak mereka, ataupun mungkin kelas-kelas selepas ini boleh kita buat pendetailan supaya tuan-tuan dan perempuan sendiri boleh memberikan solusi itu secara terus. Macam mana klien nak buat tu, bila datang kat kita ni, kita just tolong submit kepada peringkat wasiah saja pun boleh. So depend on which direction yang kita nak pergi. Kalau nak yang less headache, yang boleh jalan terus, kita go on collaboration. And ada case, refer, dan kita akan tolong bantu selesaikan untuk klien tu. Ataupun satu hari nanti tuan-tuan dan perempuan sendiri pun pandai dah. Oh, nak masukkan elemen ni macam ni, cost structure dia macam ni. Okay, give all the necessary document, dia sign, pass kat kita tolong submitkan. So mungkin
kita tak perlu pun berhadapan dengan klien. So dari situ mungkin dari sudut kata apa, tiba-tiba klien pergi ke perunding lain tu, kita boleh tutup lah kemungkinan yang macam tu. Sebab mungkin ada perunding yang concern juga kat situ kan. So, kadang-kadang kita nak suggest dengan klien juga kan, apa yang dia perlu buat. Lepas tu nanti mesti dia akan tanya, okey kita nak jumpa dengan siapa ke apa. Sebab kebanyakan klien ni dia nak mudah. So apa kata kita mudahkan lagi urusan ni lah. Maksudnya kalau dia nak buat ni, okey ada orang dah terus yang kita boleh contact. Senang macam tu. Kan macam saya okeylah dengan Kak Mazura kita dah kenal. So ejen lain pun bolehlah berkenalan dengan Kak Mazura. Lepas ni nanti mungkin kita akan bagilah contact number Kak Mazura. So you all ejen mana yang nak bekerjasama dengan Kak Mazura boleh bekerjasama dengan Kak Mazura. Okay, I sebagai GM I dah bagi green light untuk you all bekerjasama dengan Kak Mazura. Okay, so kalau tak ada pertanyaan lagi, terima kasih lagi sekali untuk Encik Usairi dengan Kak Mazura. So kita sudahi kita punya majlis hari ini dengan surah Wal-As. Wal-As inna al-insana. Okay, terima kasih sekali lagi GM Syaza dengan UM Aliza jemput. Okay, thanks. Terima kasih. Okay. Assalamualaikum. Salam.